Ke Kuala Kerau tadi sudah saya sebut, Berwas, lepas itu Rembau. Kuala Krai. Lepas itu Gopeng. Kuala Krai. Krai. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Yang berhormat Timbalan Menteri, saya ingin menyentuh juga seperti rakan-rakan lain dalam maksud B41 ini peruntukan 35 juta untuk menampung pelaksanaan kajian semula dasar pendidikan negara. Dan saya setuju dengan rakan-rakan yang meminta supaya pada kali ini buat kesekian kalinya biarlah kajian ini kajian yang menyeluruh. Cuma saya ingin melanjutkan apa yang dibangkitkan oleh Balik Pulau tadi, bahawa sebenarnya dikatakan satu kajian telah dibuat oleh satu kumpulan yang dilantik oleh pihak berkuasa kerajaan pada akhir tahun yang lalu dan siap laporannya pada Mac baru-baru ini, ya, yang bertajuk Education System Review Malaysia, ya, yang merupakan kajian yang ataupun laporan yang agak komprehensif, 400 muka lebih dengan 9 perkara yang dibincangkan, telah diedarkan kepada pihak kerajaan, tetapi sampai hari ini kita belum melihat hasilnya dikemukakan kepada rakyat. Jauh sekali lah kepada kita di parlimen ini, di mana kita sepatutnya bincang perkara tersebut. Mengapa, ya, kajian dibuat oleh kumpulan yang diketuai oleh Puan Satinah Syed Saleh ini tidak dikemukakan? Kita dimaklumkan laporannya agak menyeluruh, tetapi dengan izin damning, ya, kepada sistem pendidikan kita. Maksudnya menemukan berbagai perkara yang menolak anggapan bahawa sistem pendidikan kita ini terbaik berbanding Amerika ke ataupun United Kingdom, ya. Tetapi kita tidak boleh bersifat emosional, ya, ataupun pihak kerajaan tidak boleh bersifat emosional apabila mendapati hasil kajian itu tidak menjurus kepada apa yang kita hendaki. Kalau kita hendak sesuatu kajian itu sesuai dengan apa yang ada dalam kepala kita, seperti yang disebut oleh Aral tadi, seorang menteri itu ada hasrat dia, ada benda yang dia nak tinggalkan hasil daripada kerjaya dia di kementerian tersebut, ini tidak wajar. Kalaulah kajian yang dibawa oleh jawatankuasa ini telah menyeluruh dan melihat semua sudut yang patut, saya rasa ianya harus diterima dan kita harus berlapang dada dan mencari satu penyelesaian yang baik. Saya melihat sebagai contohnya dalam konteks pendidikan PPSMI ataupun dasar PPSMI yang telah ditarik balik menjelang tahun ini dan tahun depan, masih ada lagi pihak yang sangat passionate dengan izin mempertahankan PPSMI, ya, dan kita tidak boleh mengatakan bahawa mereka ini tidak ada tempat, perjuangan mereka tidak ada tempat buat masa ini, ya. Walaupun kita menuntut supaya pendidikan technical, science, matematik ini biar diajar dalam bahasa ibunda, tetapi tentulah ada satu kompromis di mana PPSMI dalam konteks yang memberikan ruang kepada yang berminat dan berhajat dan berkemampuan misalnya, supaya di sana ada satu apa yang disebutkan liberalisasi sedikit dalam konteks pendidikan ini, ya. Tetapi bagi majoriti kita meyakini perubahan ataupun pembatalan PPSMI itu memang tepat. Cuma kita nak supaya sebahagian daripada rakyat yang berfikiran berbeza ini tidak diketepikan begitu sahaja sehingga menimbulkan rasa kemarahan. Kita baru ini dengar Tan Sri Pengerusi, pendidikan di sekolah-sekolah antarabangsa misalnya, international school, ya, peratusan penyertaan rakyat Malaysia dibesarkan. Jadi ini merupakan satu isyarat pula. Jadi isyarat yang berbeza daripada hasrat pembatalan PPSMI tadi. Jadi nampak conflicting dengan izin signal yang dihantar oleh pihak kerajaan kita. Jadi ini yang saya minta supaya kita mengambil sikap yang tegas supaya dapat melaksanakannya dengan baik tanpa menimbulkan kemarahan daripada mana-mana pihak. Satu yang akhir, Tan Sri, saya ingin bertanya kerana saya ada mendengar pandangan bahawa kadar keciciran daripada menengah ke sekolah rendah ke menengah ini masih tinggi. Ya, cuma saya tidak dapat nak verify sama ada jumlah yang dikatakan 80,000 yang tercicir daripada rendah ke menengah ini suatu yang betul. Jadi saya minta
jawapan daripada menteri. Kalau tidak, katakan tidak. Kalau iya, apakah puncanya? Itu saja Tan Sri, terima kasih.